Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mir Yusof dalam Sinar PM 8 Disember. Hari ini Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun menegaskan beliau tiada kuasa menyegerakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Dewan Rakyat. Namun katanya beliau telah melakukan penyelidikan berkaitan isu itu di negara-negara yang mengamalkan sistem Westminster seperti di Malaysia. Soal sama ada Muhyiddin mempunyai sokongan majoriti atau tidak boleh juga dibuktikan di luar parlimen. Sebelum ini, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa mempunyai sokongan kukuh untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi beliau membuktikan dakwaan itu. Begitu juga dengan veteran UMNO Tengku Razali Hamzah turut mencabar Muhyiddin untuk membuktikan sokongan majoriti yang dimilikinya. Kita beralih ke perkembangan politik di Perak. Menurut sumber BN, penubuhan Kerajaan Perpaduan UMNO PH di Perak gagal kerana DAP menolak cadangan selepas DAP dikatakan tidak memperolehi jawatan Esko Kerajaan Negeri. Memetik sebuah portal berita, sumber itu sebagai berkata, cadangan itu dikemukakan sebagai langkah menangani tindak balas pengundi Melayu namun ditolak oleh DAP. Menurut sumber itu lagi, UMNO BN bersetuju memperuntukkan jawatan Esko kepada PKR dan Amanah tetapi bukan untuk DAP. Keputusan itu menyebabkan separuh daripada 25 adun UMNO Perak menandatangani memorandum menolak penglibatan DAP dalam Kerajaan Perpaduan UMNO BN bersama PH seperti yang dicadangkan. Ini kisah menjelang PRU 15. Pemimpin PAS Kelantan dikatakan meremehkan kenyataan UMNO negeri itu yang memberi kata dua untuk meletakkan calon di semua kerusi DUN dan Parlimen pada PRU 15. Setiausaha PAS Kelantan Encik Abdullah Mat Nawi berkata pihaknya tidak akan membuat kritikan balas bagi mengelak keadaan menjadi tegang. Sebuah portal berita melaporkan Encik Abdullah sinis menggunakan isu usul di Perak sebagai bukti PAS kadangkala lebih kuat menyokong UMNO berbanding kalangan penyokong parti itu sendiri. Sebagai contoh, dalam krisis di Perak, semua adun PAS menyokong usul undi percaya yang dibawa oleh UMNO, sedangkan adun UMNO sendiri tidak menyokong usul yang dibawa oleh mereka. Nampaknya makin rumit pertelingkahan politik dalam sehari dua ini. Okey, selain kisah politik, jangan kita lupakan kes COVID-19 di negara ini. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah seperti dalam sebuah laporan portal semalam meragui jaminan keselamatan terhadap vaksin COVID-19. Menurutnya, kerajaan perlu meneliti semula penggunaannya sebelum digunakan secara meluas di negara ini. Beliau menambah agak janggal apabila vaksin yang lazimnya mengambil masa bertahun untuk dikaji dan diuji dibenarkan menggunakannya secara umum. Beliau juga memberi contoh beberapa negara yang menggunakan vaksin COVID-19 dan dikenakan tindakan undang-undang gara-gara kesannya terhadap pengguna. Kita beralih ke berita terakhir. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan semakan dikemukakan oleh bekas pegawai polis Unit Tindakan Khas UTK Azilah Hadri bagi mengetepikan sambitan sulta hukuman mati kerana membunuh wanita Mongolia Altuntuya Sharibu. Dengan perintah itu, hukuman gantung yang diputuskan terhadap Azilah kekal. Hakim Besar Melaya Tan Sri Azhar Muhammad yang mengetuai panel 5 hakim persidang memutuskan demikian secara bersebulat suara selepas berpuas hati bahawa Azilah tiada alasan kukuh bagi membolehkan mahkamah membenarkan semakannya. Azilah memfailkan permohonan itu semakan pada 5 Disember tahun lalu bersama akaun berkanun setebal 32 muka surat yang mendakwa arahan itu membunuh Altuntuya adalah daripada Datuk Seri Najib Tun Razak yang ketika itu menyandang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi itu saja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM hari ini, jom kongsi rezeki bersama Crown Medicare, jana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah. Dan kepada anda, teruskan setia bersama kami di Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.